Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sambungan daripada bab sebelum ini iaitu bab 1. Hari ini kita akan lihat bagaimana kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Pertama sekali kita akan lihat pada nilai A. Bagaimana nilai A ini akan menentukan bentuk graf. Cuba lihat di sini. Bagi graf fungsi kuadratik, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik tersebut dan sebaliknya. Cuba lihat di sini. A1 lebih kecil daripada A2. Bila A1 lebih kecil, graf dia semakin lebar. Kalau maknanya A2 ni besar, maka A2 ni besar, nilai dia graf dia kurang lebar. Begitu juga macam graf yang ini. Jika A-nya kecil, A1 lebih kecil daripada A2, maka A1-nya akan lebih lebar, A2-nya akan kurang lebar. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Tengok ya. Kita tahu bahawa fungsi kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Contoh yang pertama. Katakanlah nilai A ini 5X kuasa 2 tambah 6X tambah 3. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kita ada satu lagi graf. Nilai dia 6X kuasa 2 tambah 6X tambah 3. Ini contoh saja ya. Kita dapat lihat bahawa ni nilai A kan. Ni pun nilai A. Alright, so A ni lebih besar daripada kosong. So, lebih besar daripada kosong, cikgu dah ajar sebelum ni. Bentuknya U sebab dia untung. Tapi kita nak tahu mana yang lebih lebar. Disebabkan yang ini, nilai nombor 5 ni, dia lebih kecil daripada nilai nombor 6. So graf yang pertama ini lebih lebar. Graf yang kedua dia kurang lebar. Jadi nilai A ni dia main peranan untuk tahu lebar tak lebar. Sebagai contoh yang kedua, katalah ni macam ini pula. Contoh ya. Kita tahu nilai A ni A yang kat depan ni, negatif. Bila negatif, dia bentuk N. Tapi kita nak tahu mana satu yang lebar, mana satu yang kurang lebar. So, kita tahu bahawa yang lebih kecil yang negatif 6 ni. So, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 5. So, yang lebih lebar adalah graf yang kedua. Yang kecil lebar ini adalah graf yang pertama. Sebab nilai dia lebih besar. Kalau nilai ni lebih kecil, dia akan lebih lebar. Kalau nilai dia besar, dia kurang lebar. Ya, itu ciri yang pertama. Kemudian kita lihat pula pada nilai B. Nilai B pula dia menentukan kedudukan paksi simetri. Kalau A lebih besar daripada kosong, maksudnya untunglah graf bentuk U ya. Ni graf bentuk U. Kita lihat syarat dia. Jika B lebih besar daripada kosong, maka paksi simetri berada di sebelah kiri. Jika B lebih kecil daripada kosong, paksi simetri di sebelah kanan. Jika B sama dengan kosong, paksi simetri ialah paksi Y. Jadi kita lihat yang pertama, contoh dia 6X kuasa 2 tambah 5X tambah 3. B dekat sini. Sama dengan ni B. Sebelah ni ya. So sebab B dekat sini, dia lebih besar daripada kosong. 5 ni lebih besar daripada kosong. Maka graf awal akan dapat paksi simetri dia berada di sebelah kiri paksi Y. Ini paksi Y ni. Dia akan berada di sebelah kiri. So, paksi simetri dia di sini. Tapi kalau nilai B ini lebih kecil daripada kosong. So, lebih kecil daripada kosong selalu negatif lah. Awak akan dapat disebabkan dia bentuk U untung. Sebabkan B ni lebih kecil kosong, awak akan dapat paksi simetri graf itu berada di sebelah kanan paksi Y. Ini paksi Y. Dia akan berada di sebelah kanan paksi Y. Kalau nilainya negatif. Kalau nilai dia positif, di sebelah kiri. Yang ketiga, kalau B dia sama dengan kosong. So, awak akan dapat contoh 6X kuasa 2 tambah 3. Tak ada pun nilai B kat sini.
Tak ada, dia terus pergi C saja. Okey, dia tak ada Bila dia tak ada, maka awak punya paksi simetri ialah pada paksi Y itu. Ni paksi simetri dia. Okey, so tadi A tadi menentukan kelebaran, yang ini pula dia menentukan paksi, nilai B pula menentukan paksi simetri. Sama ada di sebelah kiri atau sebelah kanan ataupun dia berada pada paksi Y itu sendiri. Okey, next. Ini kalau kes A lebih kecil daripada kosong. Bila A lebih kecil daripada kosong, nombor negatif kan? Negatif bentuknya N. Okey, so sama juga. Kalau bentuk N, okey, dia cuma terbalik je lah. Tadi kalau bentuk U tadi, kalau B dia lebih besar daripada kosong, dia akan berada di sebelah kiri. Tapi yang ini dia akan berada di sebelah kanan. Terbalik Okey, contohnya kalau 5x kuasa 2 tambah 6x tambah 3. Yang ni dia positif. Disebabkan graf dia bentuk N, kalau tadi bentuk U di sebelah kiri, bentuk N dia berada di sebelah kanan. Dia terbalik. Okey, kalau graf itu bentuk N, B-nya kecil daripada kosong. Okey, B tu lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil daripada kosong. Okey, maka dia punya paksi simetri berada di sebelah kiri. Yang sama, bila B tu kosong, dia tetap berada di atas paksi simetri. Bezanya, okey, kalau graf U, B lebih besar, paksi simetri sebelah kiri. Okey, kalau graf U, paksi simetri B dia lebih kecil, dia di sebelah kanan. Tapi terbalik. Kalau dia N, kalau B dia lebih besar, dia sebelah kanan. Dia terbalik terbalik macam nilai yang sebelum ni. Okey, dia terbalik sahaja. Okey, kita nak tahu paksi simetri. Kemudian, kita lihat pula graf nilai C. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Jadi, C ni pintasan Y. Kalau A lebih besar, lebih kecil daripada kosong, bentuk dia N, betul? So, ini adalah pintasan Y dia. Mana yang dipotong kat garisan Y, paksi Y tu, itu adalah pintasan Y. Kalau graf dia bentuk U, untung, mana yang dipotong itu adalah nilai pintasan Y. Okey, dia menentukan kedudukan pintasan Y. Okey, kita lihat contoh. Fungsi kuadratik X kuasa 2 tolak 3X tambah C melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. So, ini titik dia. A, 0, 4. So, 0X, 4 tu Y. Jadi, sekarang, bila X itu 0, dan 4 dia ada nilai Y saja, maka dia berada di paksi Y lah sebab dia ada nilai Y saja, maka kita terus dapat nilai C dia sama dengan 4. Bila X saja kosong, terus kita akan dapat nilai C dia 4. Okey? So, awak tak boleh kira dah. Awak boleh terus tahu dah berapa nilai C dia bila X dia kosong. Tapi bila dia ada dua-dua nilai macam ni, X ada nilai, Y ada nilai, kita kena gantikan dalam persamaan yang dia bagi. So, persamaan dia sekarang dekat sini, X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Okey, so X dia berapa? Negatif 1. Awak gantikan dengan negatif 1. Okey, ni 3 ni ganti dengan negatif 1. C kita tak tahu. Okey, so kita akan dapat dekat sini Y dia berapa? 3 kan? Okey. So, kita akan dapat nilainya 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2, 1, negatif positif tambah 3 tambah C. So, 3 sama dengan 4 tambah C. So, kita nak cari C. 4 ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi tolak. So, dapat C sama dengan negatif 1. Dapat C negatif 1. Bila dia ada dua-dua nilai, awak kena gantikan X ini dalam persamaan, Y ni dekat depan lah nilai dia So, kita akan dapat pintasan Y tu berapa. Tapi kalau nilainya kosong, contohnya X tu kosong, kita terus, tak payah kira dah, kita tahu dah ni terus nilai pintasan Y dia. So, C dia berapa. Okey, tak payah kira. Cuma yang kena kira bila dia ada dua nilai yang berbeza. Okey. So, cikgu nak awak buat latihan yang ini. Contoh yang pertama, A ni, kita dah tahu. Cikgu kata tadi, kalau nilai dia kosong, dia nak cari nilai C kan? Tak payah kira lah, terus tahu. So, nilai C sama dengan berapa? 5.
Terus dapat jawapan dia. Tapi kalau macam ni, kena gantikan dulu 2 ni dalam X. Okey, negatif 3 ni dekat depan. So, awak akan kena tulis macam ni. Negatif 3 sama dengan 2 kuasa 2 tolak 4, 2 tambah C. So, selesaikanlah. Selesai, awak akan dapat nilai C tu berapa. Okey? Jadi, dekat sini dia kata dia suruh cari nilai C. Pintasan Y dia 4. Ya? So, bila pintasan Y dia 4, kita terus tahu jawapan dia. C adalah 4 lah. Sebab C itu sendiri adalah pintasan Y. Okey? So, yang awak kena kira adalah yang B ini saja. Okey, jumpa lagi. Selamat menjawab.